Okay, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. So, tajuk baru hari ni, bab baru iaitu bab 2, bab sebatian karbon. So, apa yang kita akan belajar dalam sebatian karbon? Sebut je sebatian karbon, mesti awak dah terbayang unsur karbon kan? So, dalam bab sebatian karbon ni, apa yang kita akan belajar? Okay, ada 4 subtopik. Yang pertama, jenis-jenis sebatian karbon. Okay, ni yang kita akan tengok hari ni. Kemudian kita ada siri homolog. Okay, dalam siri homolog ni nanti kita akan belajar ada 6 kumpulan, 6 family. Okay, saya sebut nama dia dulu supaya awak teringat-ingat. Okay, namanya alkana, alkena, alkuna. Kemudian kita ada alkohol, karboksilik, asid karboksilik dan juga ester. So ada 6 family atau 6 kumpulan yang kita akan belajar nanti dalam siri homolog. Kemudian kita ada sifat kimia dan saling pertukaran antara sebatian dalam siri homolog. Okay, 6 sebatian tadi, 6 family tadi dia boleh bertukar antara satu sama lain. So kita akan tengok sifat kimia ada. Dan yang terakhir kita akan tengok kepada isomer dan penamaan mengikut IUPAC. Okay, IUPAC ni adalah International Union Pure and Applied Chemistry yang kita apply pada banyak negara gunakan IUPAC untuk membuat penamaan ataupun untuk menamakan sesuatu sebatian. Okay, selama ni awak dengar isotop mungkin pernah dengar lah. Isomer ni pun adalah benda baru. Okay, jadi kita tengok apa yang kita akan belajar hari ini. Okay, apa yang kita akan tengoklah dalam sebatian karbon. Okay, contoh tindak balas kimia yang melibatkan sebatian karbon. Okey, ini adalah tindak balas penapaian. Okey, tindak balas penapaian ataupun proses penapaian di mana glukosa ni awak dah belajar dekat subjek biologi, unit terkecil bagi karbohidrat kan? Karbohidrat, kanji. Okey, glukosa C6H12O6. Okey, dalam aqueous dalam bentuk larutan. Okey, dengan kehadiran yeast, kita akan tambahkan yeast. Kemudian yeast akan merembeskan enzim yang bernama zymes. Jadi zymes ni akan menukarkan glukosa kepada etanol dan juga karbon dioksida. So, kenapa saya nak cerita tentang proses penguraian penapaian ni dalam sebatian karbon? Sebabnya tindak balas ini melibatkan sebatian yang mengandungi karbon. Tengok glukosa ada karbon. Okay, etanol ada karbon, karbon dioksida pun ada karbon. Okay, jadi ini salah satu contoh tindak balas yang melibatkan sebatian karbon. Okay, dalam bab ni kita akan belajar banyak lagi tindak balas kimia yang melibatkan karbon. Okey, jadi untuk berkenalan dengan sebatian karbon ni, kita kenal dulu jenis-jenis sebatian karbon. Okay, dalam subtopik ni yang pertama kita akan memahami apa itu sebatian karbon, kemudian menerangkan sumber hidrokarbon. Okey, ini adalah gambar rajah bagi kita karbon. Okey, saya nampak dalam buku ni ditulis kita karbon awak dah belajar pada sains tingkatan 2. Okey, kita karbon ni kalau kita tengok asap kilang akan membebaskan karbon ke persekitaran, karbon dioksida, mungkin karbon monoksida, campuran karbon lah. Okey, jadi karbon ini dalam alam sekitar, jadi karbon dioksida digunakan oleh tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Kemudian tumbuhan tu mati, ada pereputan, kemudian adalah balik karbon tu. Okay, karbon organik ni digunakan balik dalam makanan haiwan. Haiwan ni balik akan bebaskan karbon dioksida. Jadi ini adalah kita karbon. Okay, karbon ni memang ada dalam alam sekitar kita. Dia sentiasa bukan kata berpusing. Sentiasa ada sahaja. Okey, sama ada digunakan atau dibebaskan. Okey, jadi ahli kimia dulu merujukkan sebatian karbon ini, sebatian karbon organik ini sebagai sebatian yang berasal daripada haiwan dan juga tumbuhan ataupun benda hidup lah. Okey, kerana benda hidup ni contohnya seperti sebatian karbon seperti petroleum, karbohidrat, protein, lemak dan juga urea. Kita ni manusia ni sendiri sebenarnya adalah sebatian karbon yang organik sebab kita ada lemak, okay, kita ada protein, ada karbohidrat dalam badan kita. Jadi okay, manusia ni sendiri sebenarnya adalah sebatian karbon. Okey, sekarang ni dalam keadaan sekarang ni sebatian organik juga, selain daripada yang organik yang dulu-dulu saintis kata daripada tumbuhan dan juga haiwan. Okey, sebatian organik juga disintesis. Sintesis ni maksudnya dibuat. Okey, baru dibuat
Okey, daripada bahan semula terjadi dalam makmal. Maksudnya telah diproses. Contohnya plastik, minyak wangi. Minyak wangi ni banyak daripada tumbuhan. Okey, bahan pencuci dan juga ubat-ubatan. Okey. So, apa itu sebatian karbon? Bila sebut sebatian karbon, mesti ada karbon. Jadi, sebatian yang mengandungi unsur karbon sebagai unsur juzuknya. Okey, so ini adalah susunan elektron bagi karbon iaitu 2, 4. Okey, so dekat tengah tu kita ada nukleus, ada proton dengan neutron. Kemudian ada elektron kan mengelilinginya. Okey, ni kita dah belajar tingkatan 4 dululah. Okey, ada 2 jenis sebatian karbon iaitu sebatian karbon organik dan juga sebatian karbon tak organik. Okay. So, saintis tadi cakap organik ni mesti daripada sumber-sumber jadi. Maka tak organik tu sebaliknya lah. Okay, kita tengok sebatian karbon. Okay, sebatian karbon organik, sebatian yang berasal daripada benda hidup dan mengandungi unsur karbon. Terikat secara kovalen. Oh, kovalen ni kita dah belajar di kata 4. Ikatan kovalen. Okay, ikatan kovalen yang mengikat unsur-unsur seperti hidrogen, nitrogen, sulfur dan juga fosforus. Okey, jadi bila ingat balik sebatian ingat balik ikatan kovalen adalah ikatan yang mengikat ataupun sebatian-sebatian yang terlibat. Unsur yang terlibat adalah unsur-unsur bukan logam. Okey, unsur-unsur bukan logam akan bergabung dan membentuk sebatian kovalen. Okey, nampak nitrogen, hidrogen, sulfur, fosforus, ini semua bukan logam. Okey, tapi mesti berasal daripada benda hidup lah untuk sebatian organik. Okey, manakala yang tak organik pula, sebatian karbon, dia mengandungi karbon tapi daripada benda bukan hidup. Contohnya seperti oksida. Oksida ni charge dia O2 negatif. Macam kita ada karbon dioksida. Okey, karbon dioksida. Ada karbon. Okay, tapi kat sini dia daripada benda bukan hidup lah. Jadi kita kata dia adalah sebatian tak organik. Okay, sebatian yang karbonat. Contohnya kalsium karbonat. Okay, dia ada karbon tapi daripada benda bukan hidup. Okay, dan juga cyanida sebab ada karbon. CN. Alright, ini adalah contohnya. Okay, untuk sebatian organik. Contoh sebatian organik seperti protein. Ingat lagi tak unit terkecil bagi protein? Okay, awak dah belajar pada subjek biologi. Unit terkecil bagi protein adalah asid amino. Okey, dan kita ada kanji, gas asli, alkohol, petrol dan juga lemak. Okey, unsur-unsur bukan logamnya tak akan terikat antara satu sama lain oleh ikatan kovalen. Dan setiap satu ni mengandungi karbon. Okey, contoh yang tak organik pula, karbon dioksida, nampak ada karbon. Okay, kemudian ada kita tadi saya dah sebut kalsium karbonat. Okay, kemudian kita ada logam karbida, aluminium karbida, dia karbon di sini. Dan juga kalium cyanida. Okay, ada C karbon kat situ . So, ini adalah contoh sebatian tak organik. Okay, kita akan fokus kepada sebatian organik. Okay, kita akan fokus pada sebatian organik. Jadi, sebatian organik ni pula terbahagi kepada 2. Iaitu hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Okay, daripada perkataan hidrokarbon. Hidrokarbon. So, dari sini kita dah boleh nampak, oh, mesti ada hydro is hydrogen, carbon kita ada carbon. So, ada sebatian yang mengandungi hidrogen dan carbon. So, kita dah nampak dah idea dia tentang hidrokarbon. Okay, jadi sebatian organik, sebatian karbon organik terbahagi kepada 2, iaitu hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Okay, jadi kita tengok apa itu hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Okey, hidrokarbon. Okey, sebatian organik terbahagi kepada hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Jadi, apakah hidrokarbon? Hidrokarbon adalah sebatian organik yang mengandungi hidrogen dan karbon sahaja. So, dia ada karbon dan hidrogen sahaja. Untuk yang bukan hidrokarbon, dia adalah sebatian organik yang mengandungi karbon, hidrogen. Okey, jadi dia mesti ada karbon dan hidrogen serta unsur lain seperti oksigen, nitrogen, fosforus ataupun halogen. Dan dia mesti ada selain daripada C dengan H lah. Okey, contohnya oksigen, nitrogen, fosforus dan juga klorin, bromin, iodine.
Okey, contohnya lah. So, bukan karbon dan hidrogen sahaja. Okey, jadi kita tengok contoh hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Okey, kalau protein ni mengandungi karbon, hidrogen, nitrogen dan oksigen. So, kalau yang ini kita dah tahu hidrokarbon. Tapi ada nitrogen dan oksigen. Jadi, dia akan jadi bukan hidrokarbon. Okey, petroleum mengandungi karbon dan hidrogen sahaja. Jadi, petroleum adalah hidrokarbon. Kanji, karbon, hidrogen, oksigen. Bukan hidrokarbon. Lemak, karbon, hidrogen, oksigen. Juga bukan hidrokarbon. Gas asli, karbon, hidrogen. Maka gas asli adalah hidrokarbon. Dan yang terakhir alkohol, karbon, hidrogen dan juga oksigen. Jadi alkohol bukan hidrokarbon. Okey, so kita dah tahu apa itu hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Okey, hidrokarbon adalah sebatian organik yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja, dan bukan hidrokarbon adalah sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan campuran unsur lain, contohnya seperti oksigen, nitrogen dan sebagainya. Okey. Kita nak fokus kepada hidrokarbon pula. Tadi saya kata kita fokus daripada organik, kita fokus kepada daripada sebatian karbon, kita fokus organik. Daripada organik, kita fokus hidrokarbon. Okey, hidrokarbon pula dikelaskan kepada dua, iaitu hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Okey, apa itu yang tepu, apa pula tak tepu? Okey, hidrokarbon tepu maksudnya sebatian hidrokarbon iaitu yang mengandungi karbon dan hidrogen sahaja dan mempunyai ikatan tunggal antara atom karbon. Okey, ikatan tunggal antara atom karbon. Okey, kalau saya lukis gambar rajah dia, karbon terikat dengan karbon, sebab tu ada hidrogen. Contohlah ya. Okey, nanti awak akan belajarlah. Okey, ini namanya etana. Okey, di sini karbon terikat dengan karbon sebelahnya dengan ikatan tunggal. Okey, so ikatan tunggal ni sebenarnya adalah sepasang elektron. Okey, sepasang elektron. Okey, hidrokarbon tak tepu adalah sebatian hidrokarbon ataupun sebatian yang mengandungi karbon dan hidrogen dan terikat sekurang-kurangnya ataupun mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2 atau ganda 3 di antara atom karbon dia. Okey, contohnya C. Okey, saya lukis hidrogen ataupun C 1 2 3. Okey, sini hidrogen. Okey, so dekat sini karbon dengan karbon terikat dengan ikatan ganda 2. Maka kedua-dua karbon ni sebenarnya berkongsi 2 pasang elektron. Okey, 2 pasang elektron. Okey, yang ini pula dia kongsi terikat dengan ganda 3. Jadi sebenarnya dia kongsi 3 pasang elektron. Okey, kalau awak perhatikan saya lukis ada 3 struktur ni. Kalau kita perhatikan, kita kira ikatan ataupun karbon ini terikat berapa ikatan. Okey, kita tengok karbon yang ni Okey, ikatannya adalah 1, 2, 3, 4. Tadi saya kata setiap ikatan ada 2 elektron ataupun sepasang elektron. Jadi karbon ni kalau kita tengok keliling dia dah ada 1, 2, 3, 4. 4 ikatan darab 2, so ada 8 elektron. Okey, ada 8 elektron. Dia ada 4 ikatan, maka ada 8 elektron. Okey, kita tengok pula karbon yang ini. Okey, saya ambil sebelah je lah. Okey, kat sini dah ada 2 ikatan. 2, 3, 4. Masih lagi 4, maka dia ada 8 elektron. Okey. Ingat tindak balas kimia ataupun ikatan ni terbentuk pada petala terluar. Okey, untuk karbon yang seterusnya ini saya letak yang sebelah kiri ni. So sini dah ada 3 ikatan, campur 1, 4. Masih lagi ada 4 ikatan, maka ada 8 elektron. Jadi kenapa setiap karbon kena ada 8 elektron pada petala terluar? Okey, kita ingat balik tingkatan 4 dulu. Okey, setiap atom mesti mencapai susunan elektron yang oktet. Jadi setiap atom karbon hanya boleh buat 4 ikatan sahaja. Okey, satu atom karbon hanya boleh buat 4 ikatan sahaja untuk mencapai susunan elektron yang oktet. Okey, tapi yang kita nak highlight kat sini adalah hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Okey, kalau tepu adalah single bond, ikatan tunggal antara atom karbon. Kalau tak tepu, sekurang-kurangnya ada ganda 2 atau ganda 3. Sekurang-kurangnya ada satu ikatan ganda 2 atau ganda 3 dalam sebatian dia. Okey.
Jadi ini contohnya lah macam tadi yang saya tunjuk. Okey, ikatan tunggal hidrokarbon tepu. Kalau ada ikatan ganda 2 atau ganda 3 antara atom karbon adalah hidrokarbon tak tepu. Okey, tadi juga dia bagi tahu sekurang-kurangnya 1. Okey, kalau ada 2 atau 3, ganda 2 atau ganda 3 dalam sebatian dia, dalam struktur dia masih lagi dikira masih lagi dikira hidrokarbon tak tepu. Okey, contohnya inilah. Okey, ini nanti kita akan belajar dalam tajuk getah. Okey, ini adalah formula struktur bagi getah. Okey, nama dia isoprena. Okey, isoprena nanti kita belajarlah. Okey, tapi dalam isoprena ni ada 2 ikatan ganda 2. Jadi masih lagi kita katakan isoprena ni adalah ikatan hidrokarbon tak tepu. Okey, jadi kita tengok kesimpulannya. Apa yang kita belajar tentang hidrokarbon daripada atas tu. Okey, hidrokarbon ni, mula-mula sekali hidrokarbon terdiri daripada 2 jenis, iaitu organik dengan tak organik. Okey, so kita fokus organik. Organik pula terbahagi kepada hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Okey, hidrokarbon ada 2, iaitu hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. So, dalam ni nanti kita akan belajarlah, inilah siri homolog yang saya sebut tadi. Untuk hidrokarbon tepu nanti kita akan belajar tentang alkana. Hidrokarbon tak tepu kita akan belajar tentang alkena dan juga alkuna. Okey, untuk sebatian yang bukan hidrokarbon kita akan belajar tentang alkohol, asid karboksilik dan juga ester. Ini baru sikit lah, saya saja je tunjuk supaya awak nampak ni yang kita akan belajar dalam tajuk sebatian karbon. Okey, ini adalah jenis sebatian karbon. Okey.